Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di semalam kita telah berkongsi berkenaan dengan lafaz wakil bagi step ataupun tahap-tahap dalam kita nak mengerjakan ibadat korban. Pertamanya wakil kepada seseorang untuk jual beli binatang korban ataupun satu bahagian daripada binatang korban. Yang keduanya kita lafaz wakil pada menyembelih. Maka di sisi mazhab kita Syafi'i, ulama mengatakan muktamadnya kita sunat kita mewakilkan menyembelih binatang. Afdalnya kita sembelih sendiri binatang korban. Sekiranya kita tidak mampu ataupun tidak berkebolehan, maka sunat kita mewakilkannya sembelih binatang korban kepada salah seorang lah. Lebih lagi kalau binatang korban tersebut dikongsi 7 orang seperti seekor lembu, maka bukan sesuatu yang boleh disembelih ke 7 orang. Kita mesti mewakilkan kepada seorang sahaja tukang menyembelih. Maka di situ kita telah kongsilah lafaz wakil sembelih. Kerana mengikut mazhab kita Syafi'i, kaum muktamadnya sunat kita mewakilkan menyembelih binatang. Kemudian mungkin juga kita wakil niat korban. Maka lafaz mewakilkan niat korban juga kita telah kongsikan semalam. Pada hari ini insya-Allah kita akan cuba lagi kongsi lafaz wakil juga. Kita nak wakil semua sekaligus semua. Iaitu kita nak mewakilkan kepada seseorang bagi membeli binatang korban ataupun satu bahagian daripada binatang korban kepada kita, dan juga kita mewakilkan menyembelih binatang korban, dan juga dalam masa yang sama kita wakilkan juga kepada seseorang untuk niat korban bagi diri kita. Jadi contoh lafaz wakilnya itu, saya mewakilkan kepada tuan membeli 1/7 daripada binatang ataupun daripada seekor lembu, dan tuan menyembelihnya. Seterusnya tuan meniatkan korban yang sunat bagi diri saya. Saya mewakilkan kepada tuan membeli 1/7 bahagian daripada seekor lembu, dan juga tuan menyembelihnya serta tuan meniat korban sunat bagi diri saya. Itu lafaz wakil. Kesemua sekali kita nak wakil. Ini masuk ke semua ni, jual beli binatang pun kita nak wakil, menyembelih pun kita nak wakil, dan juga niat korban pun kita nak wakil. Itu dia. Kemudian yang ketiganya, cara yang ketiganya, kita nak wakil pada korban campur dengan akikah. Kita nak wakil korban dengan akikah. Maknanya macam mana tu? Maka dari segi niat korban dan niat akikah, tiadalah berbeza, cuma pada lafaz korban, pada lafaz akikah sahaja. Kalau kita niat korban sendiri tidak mewakilkan kepada orang lain,
kita akan niat inilah 1/7 bahagian korban bagi diri aku. Dah, inilah 1/7 bahagian korban bagi diri aku. Itu dia kalau niat korban. Kalau niat akikah, inilah 1/7 bahagian akikah bagi anak aku yang bernama sekian. Dah, tu dia. Tu dia. Maka dalam masalah kita nak mewakilkan niat dan mewakilkan sembelih sekaligus. Seperti kita kata, saya mewakilkan kepada Tuhan pada menyembelih lembu ini, serta Tuhan niatkan korban sunat bagi diri saya. Ataupun kita kata saya mewakilkan kepada Tuhan pada menyembelih lembu ini, serta Tuhan niat bagi diri saya 1/7 daripadanya. Manakala kalau kita nak mewakilkan akikah, saya wakilkan kepada Tuhan menyembelih lembu ini, serta Tuhan niatkan akikah sunat bagi anak saya yang bernama sekian-sekian lah. 1/7 daripadanya. Saya mewakilkan kepada Tuhan menyembelih lembu ini, serta Tuhan meniat akikah sunat bagi anak saya yang bernama 1/7 daripadanya, yang bernama nama tersebutlah siapa-siapa. Niatlah siapa-siapa. Kalau ambil satu bahagian, kalau kita ambil 2 bahagian untuk akikah, saya berwakil kepada Tuhan menyembelih binatang ini ataupun lembu ini, serta Tuhan meniat akikah bagi anak saya yang bernama sekian-sekian nama, 2/7 daripadanya. Itu dia. Dan sekiranya kita nak gabung, akikah lagi, korban lagi. Mungkin satu bahagian kita ambil untuk korban, mungkin 2 bahagian kita ambil untuk akikah anak kita. Kita wakillah kepada seseorang kalau kita tidak dapat hadir bersamalah, ataupun kita dapat hadir cuma ada musyaqqah lain. Jadi biasanya kita akan mewakilkan kepada orang lain. Macam mana lafaz wakilnya? Jadi saya wakilkan kepada Tuhan menyembelih binatang ini, serta Tuhan niatkan korban sunat bagi saya 1/7 daripadanya, dan akikah sunat bagi anak saya yang bernama sekian-sekian 2/7 daripadanya. Itu dia. Panjanglah sikit. Seboleh-bolehnya semasa kita nak lapas wakil ni, tulislah di kertas. Tak apa. Kerana mungkin benda ni bagi kita benda baru. Itu dia. Jadi apabila kita melapaskan begini, insya-Allah sempurnalah lapas wakil kita. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau kita nak mewakilkan kepada seseorang bagi sembelih dan bagi niat korban bersekali dengan niat akikah. Contohlah ni, mungkin korban kita ambil 1 bahagian, mungkin akikah 2 bahagian, maka lafaz wakilnya saya wakilkan kepada Tuhan, kepada ustaz, kepada imam, ikutlah siapa yang kita hendak wakilkan. Saya wakilkan kepada Tuhan pada menyembelih lembu ini ataupun binatang ini, serta Tuhan niatkan korban sunat bagi diri saya 1/7, dan Tuhan dan akikah sunat bagi anak saya yang bernama sekian-sekian 2/7 daripadanya. Itu dia. Okey. Jadi orang hok terima wakil tu dia kena niatlah bagi
orang yang mewakilkan kepadanya sama. Bagaimana tak? Misalnya kita menerima wakil, maka kita kena niat sebagaimana lafaz yang telah diwakilkan kepada kita. Contoh sebagaimana lafaz saat ni, bagaimana niat kita penerima wakil ni? Inilah korban sunat dan akikah sunat sekalian mereka yang berwakil kepada aku. Ataupun inilah korban sunat dan akikah sunat bagi mereka yang berwakil kepada aku. Itu dia. Jadi itulah antara lafaz-lafaz wakil dan orang yang mewakil, yang menerima wakil. Maka satu perkara yang kita harus ingat juga bagi kita yang tidak berwakil. Untuk contohnya untuk lafaz akad jual beli dan juga lafaz niat korban. Maka bagi lafaz akad jual beli, kita yang nak jual beli sendiri tanpa wakil, maka lafaz yang sebetulnya adalah saya ambil beli ataupun saya beli 1/7 bahagian daripada lembu ini. Itu lafaz jual beli. Untuk mengelakkan daripada kita beramal dengan atas khilaf, maka lebih baik kita berangkat jual beli. Kerana mengikut pendapat muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, akad jual beli ini adalah salah satu rukun jual beli yang mesti, yang wajib kita amalkan apabila kita berjual beli. Mudah sahaja lafaznya. Saya belilah 1/7 bahagian daripada lembu ini. Kalau kita beli lembu, kalau unta, unta lah. Kalau kita beli 2 bahagian, saya belilah 2/7 bahagian daripada lembu ini. Itulah lafaz akad jual beli. Manakala lafaz niat korban, kalau kita niat sendiri, inilah 1/7 bahagian korban bagi diri aku. Ataupun kalau kita ambil 2 bahagian, inilah 2/7 bahagian korban bagi diri aku. Kemudian bagi akikah. Akikah, kita niat akikah. Kalau kita nak akikah untuk anak kita ke, ataupun untuk diri kita sendiri. Kalau untuk anak kita, contoh niatnya, inilah 2/7 bahagian akikah bagi anak aku. Sebutlah nama siapa dia. Jadi itulah lapas-lapas ataupun dan juga niat, lapas-lapas niat yang perlu kita tahu supaya ibadat korban ataupun akikah kita menjadi sah dan yang terbaik insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.